Dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang saya baca di media sosial yang saya rasa menjadi perang hangat dalam minggu ini di antara Datuk Seri Najib dan juga saudara Rafizi Ramli setelah kembali ke arena politik, dan akhirnya pula mengheret pula Presiden PKA untuk berdebat isu Sapura Energy. Jadi jika perkara ini berlaku, maka rakyat seluruh negara ingin menonton debat mereka. Yang mana saya baca pula komen-komen mereka yang mengampu kepada bosku ini tadi. Mereka mengatakan bahawa saudara Rafizi Ramli ini tidak layak untuk berdebat dengan bos beliau ataupun hanya layak berdebat dengan mereka. Pada saya pula, Rafizi Ramli pula tak layak nak berdebat dengan mereka-mereka yang mengampu bosku ini. Kerana saudara Rafizi Ramli ini masuk dalam arena politik, bertanding, menang dalam pemilihan menjadi wakil rakyat, iaitu ahli parlimen. Manakala mereka yang mengampu bosku ini tadi, yang bercakap banyak itu, tidak pernah menang pemilihan raya. Cuma duduk dalam parti mereka yang mana mengeluarkan idealisme mereka untuk membodek, untuk mendapat jawatan yang mana kita tahu itu saja kemampuan mereka. Saya mengkritik seperti ini kerana ini yang saya lihat sebagai rakyat. Saya tidak membenci atau merasa untuk menjatuhkan parti mana-mana, tetapi apabila saya lihat anak muda yang ke politik ini, yang hanya untuk mencari glamour, yang mana mereka mencari makan dalam politik dengan membodek bos-bos yang ada sebagai pemimpin di ataupun menteri-menteri yang ada, maka saya tidak bersetuju. Kerana kamu mempunyai kebolehan, kamu mempunyai ilmu, tetapi kerja kamu membodek bukan untuk membangunkan negara. Saya nak pemimpin yang bersuara lantang, yang mana seperti saudara Rafizi Ramli ini, kembali ke politik untuk membangkang, untuk membantah perkara-perkara yang tidak betul dalam kerajaan kita hari ini, supaya perkara ini tidak berlaku dan tidak menjejaskan kita punya ekonomi negara, dan ini akan menstabilkan kita punya kekuatan politik negara kita ini. Tetapi mereka-mereka yang membodek ini tadi akan merosakkan politik negara kita ini dengan gaya mereka seolah-olah mereka ni hebat, maka pada pandangan saya tidak berguna. Jadi ini adalah perosak dalam politik negara kita ini. Ini pandangan saya. Saya bukannya fanatik kepada saudara Rafizi Ramli berkenaan dengan isu ini, tetapi ini hakikat bahawa yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Jadi apa yang mereka nak debatkan hari ini, saya harap berlaku. Jangan Datuk Seri Najib saja yang wal-walkan di media sosial beliau, yang mana dulu sewaktu sebelum PRN Negeri Johor pun beliau tidak jawab sampai hari ini di parlimen. Yang mana beliau mengatakan bahawa ingin menjawab di parlimen, akhirnya dia spin punya spin, sehinggalah tidak menjawab sehingga hari ini. Maka hari ini pengikut-pengikut beliau yang begitu lantang hari ini berdebatlah dengan saudara Rafizi Ramli. Jika mengatakan saudara Rafizi Ramli itu tidak layak berdebat dengan bosku ini tadi, maka hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim siap berpantun lagi untuk tidak akan berganjak jika ingin berdebat. Saya harap kali ini bosku berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta bawa kuncu-kuncu itu berdebat, tidak payah banyak. Saya lihat kepada kekuatan Presiden PKA dan juga saudara Rafizi Ramli ini memang ada. Saya percaya bahawa cukup untuk saudara Rafizi Ramli dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berdebat dengan tim bosku ini tadi, dan bawalah tim kamu tu yang mana yang selama ini begitu lantang di media sosial, maka lawanlah debat yang mana akan dipertontonkan kepada rakyat Malaysia, dan ini akan menjadi bukti bahawa seperti mana debat-debat yang dilakukan oleh saudara Rafizi Ramli yang lalu dengan mereka-mereka yang mempertahankan 1MDB, akhirnya hari ini kita melihat bahawa apa yang berlaku itu jelas memperbodohkan rakyat, dan kita hari ini menerima apa yang telah dilakukan oleh 1MDB. Ini adalah satu serikat yang pada saya rakyat lihat memperbodohkan kita rakyat. Akhirnya kita membayar sehari lebih daripada 5 juta. Jika diberikan kepada orang-orang kampung 5 juta itu, yang dibayar setiap sehari 5 juta itu, maka cukup duit itu untuk membangunkan negara kita ini. Tetapi membuatkan satu syarikat yang menyusahkan rakyat, yang mana membuatkan hutang negara banyak, lepas tu spin pula mengatakan perkataan harapan yang membuat hutang banyak. Padahal pimpinan Barisan Nasional yang membuat hutang negara ini, memimpin negara ini 60 tahun ke laut. Kerana pemimpin-pemimpin yang ada itu menyusahkan, mereka kaya raya, rakyat miskin papa ke tanah.
Ini adalah hakikat yang kita lihat hari ini di negara kita ini. Dan di sini juga sebelum saya lupa, saya nak memesankan karena sekarang ini pemilihan keadilan, maka saya harap seperti mana pesannya saudara Rafizi Ramli kepada kita yang ada dalam parti ini, yang ingin memegang jawatan dalam parti ini, maka kita hari ini ketinggalan daripada segi sosial media, yang mana kita dahulu mendahului mereka. Hari ini mereka mendahului kita 10/1. Maka kita hari ini perlu menggunakan sosial media kita ini untuk kita ke depan, untuk kita mempromosikan kita punya idealisme, untuk kita mempromosikan parti kita, dan untuk kita membuat sesuatu yang baik yang dilihat oleh rakyat. Ini yang kita sekarang ini tidak kedepankan. Yang mana perlu kita buat. Yang mana mereka yang nak bertanding cabang ranting, nak bertanding jawatan MPN, apa semua ini, perlu kepada sosial media ini, perlu untuk kita membangunkan kita punya media kita supaya kita tidak ketinggalan. Ini adalah amat penting. Kita lihat hari ini mereka buat perang media, yang mana mereka mendahului, yang mana kita lihat mereka amat ke depan sekali. Dan kita jangan lokek sebagai ahli, sebagai cabang ranting, sebagai mereka-mereka yang penting dalam parti. Apabila kawan-kawan kita share video kita di saluran manapun, tidak perlu kita nak memarahi kawan-kawan kita ini. Inilah gunanya kita ni pergi ke sosial media untuk di-share. Berbeza dengan mereka di sana, mereka share video-video mereka dengan kawan-kawan mereka supaya ditonton oleh rakyat. Tetapi kita ini, apabila kawan kita share video kita, maka kita akan marah mereka kerana seolah-olah mencuri video kita. Dan mulalah ayat-ayat yang mengatakan bahawa penat lelah saya buat video, penat lelah idea saya. Ini bukan idea, ini adalah satu yang kita duduk dalam komponen politik. Ini bukan bisnes. Saya pernah share video kita, yang mana saya harap hari ini kita yang ada di pimpinan pusat ni lihat apa yang saya perkatakan ini. Dimaki hamun kerana isu ini. Sehingga kan saya pun ditanya cabang mana, ahli mana. Kita tidak boleh begini. Siapapun tidak perlu kita tanya. Apabila men-sharekan video kita, itu adalah satu yang terbaik untuk kita mengedepankan isu-isu rakyat, mengedepankan parti kita supaya dilihat. Hentikan perkara ini. Jadi jangan duduk dalam parti untuk membodek bos, untuk menjadi kartel, untuk menjadi grup-grup yang tidak betul. Kita hari ini satu parti. Kembali kita ke asal semula bahawa perjuangan kita itu apa. Jadi ini yang masalah dengan anak-anak muda yang ada hari ini, yang cuba bersuara lantang, sia-sia sekolah tinggi, tetapi tidak memahami, tidak menggunakan idealisme dengan baik, tidak boleh ke depan dengan cara bercakap dengan orang secara rasional ataupun berhemah, maka akibatnya akan membuatkan parti kita ini bertambah lemah, dilihat oleh orang tidak mendekatkan dengan masyarakat. Jadi ini yang berlaku yang saya lihat. Apabila kita menjadi pemimpin, turun ke bawah, tidak berjaya, tidak dilihat sebagai mesra rakyat ini tadi, maka lemahnya di situ. Jadi saya membuat kenyataan ini supaya kita ini faham, supaya saya sendiri juga faham bahawa kita perlu menjaga parti ini dengan baik. Dan kembalinya saudara Rafizi Ramli ini, walaupun banyak dikritik oleh orang dalam parti, tetapi ini adalah satu aset kita. Yang mana kita lihat hari ini, apabila beliau kembali, kita lihat beliau membongkarkan satu isu, nanti kita rakyat hari ini yang mana yang kita tidak boleh terima beliau, kita ni akan melihat ke depannya bahawa inilah hasilnya. Apabila beliau mendedahkan isu 1MDB dahulu, lembu dalam kondo, dan berbagai-bagai isu yang beliau telah pun bongkar, hari ini hasilnya adalah yang kita lihat. Pemborosan, ketirisan yang berlaku dalam kerajaan. Jadi menjadi anak muda dalam politik kita ini tadi, penting untuk kita jangan hanya bercakap saja. Yang suara lantang seolah-olah kamulah bos, kamulah yang hebat hari ini. Buktikan kamu. Ini yang berlaku dalam kita punya pimpinan yang ada hari ini. Saya bercakap hari ini, saya bersuara lantang hari ini, demi untuk kita semua.
Jadi apa yang saya nak luahkan ini adalah supaya kita ni paham. Jangan terlalu angkuh dan sombong karena tidak bawa kemana. Sebagai seorang yang ingin ke politik, kita harus mendengar pandangan orang, jangan hanya nak keluarkan pandangan kita. Belum tentu kita ni bijak, tetapi ada lain yang lebih bijak. Jadi kita gunakan ide-ide orang. Justru itu kalau saya turun ke bawah, saya jarang bercakap, saya jarang nak seperti mana yang saya buat video ini. Saya akan mendengar apa pandangan kawan-kawan saya. Dan saya kembali nanti, saya akan membuat penilaian apa yang diucapkan oleh mereka. Dan saya akan kaji semula. Bukan kita menyerang sembrono orang seperti mana yang pernah berlaku dengan saya suatu masa dahulu. Apabila saya sharekan video-video PKA, yang mana ini penting kepada masyarakat. Karena ini adalah wajib kita lakukan supaya kita mempromosikan. Jadi dipertikaikan. Jadi saya harap perkara ini tidak berlaku. Tetapi di dalam parti-parti lain, apabila saya cuba lakukan perkara ini, mereka malah seronok. Kenapa kita gila sangat, rakus sangat dengan isu kita nak kaya dalam media sosial ni? Media sosial ni adalah untuk kita bertapak, untuk kita nak mempromosikan. Jadilah seperti saudara Rafizi Lamli. Berapa banyak video saudara Rafizi Lamli yang saya sharekan, tidak ada masalah pun. Jadi begitu juga dengan video saya. Berapa banyak video saya di-sharekan, tidak ada masalah pun. Iswadi Moni, berapa banyak videonya di-sharekan, tidak ada masalah pun. Mustafa Mansur, berapa banyak videonya di-sharekan, tidak ada masalah pun. Kenapa segelintir daripada kita ini yang begitu egois sekali apabila nak sharekan video parti kita, begitu lantang untuk tidak menyuruh kita share. Datuk Seri Anwar Ibrahim, berapa banyak video dia yang saya sharekan, tidak ada masalah pun. Jadi ini adalah isu yang saya lihat dalam parti PKA ini perlu kita bentuk semula. Jangan lagi apabila kawan-kawan kita share video kita, ada pula larangan, ada pula kita nak blok sampai channel saya yang begitu penting ini kamu nak ngacau. Jadi berfikir sebelum melakukan perkara-perkara bodoh itu. Sekian daripada saya agak pedas karena inilah sikap yang ada dalam parti PKA yang selalu saya lihat. Maka saya sebagai anggota parti menjelaskan di sini, jangan kita bersikap seperti itu, bersopan santun dengan orang lain, dan kalau kita nak dihormati, kita menghormati orang dulu. So, sekian, terima kasih.